Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Hari ini hari Isnin, selamat bercuti kepada mereka yang bercuti. Dan saya baru sahaja selesai berjumpa dengan dua orang trader daripada utara tanah air. Dan muda-muda lagi, Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan pertemuan itu tadi memberikan manfaat dan seterusnya membuka mata, mencorakkan minda untuk mereka trading dalam keadaan yang bersasiah, berilmu dan berdisiplin, insya-Allah. Baik, seterusnya untuk GBP USD, saya nak mohon maaf terlebih dahulu akibat daripada kesenggangan saya ataupun saya dah lama tak update kan. Baru-baru ni saya ada update untuk gold dan hari ni saya update untuk GBP USD lah. Okey, baik. Sekarang ni ini merupakan kedudukan bagi time frame monthly untuk GBP USD. Seperti mana yang kita boleh nampak dekat sini, saya ada potongan structure dekat sini. Sebenarnya GBP USD ni khususnya untuk Abang Latif lah, sebab ini pair yang dijaga ataupun yang diperhatikan oleh Tuan Latif. Baik, atas ni kita dah potong dah. Sebenarnya structure ni kita boleh ambil daripada atas ni tadi, tapi saya just ambil dekat sini sahaja sebab tak nak jauh-jauh sangat lah. Ini untuk time frame monthly. Masih lagi belum berjaya untuk mencapai kepada SBR yang terdekat, iaitu point low. Kita boleh nampak dekat sini, ni dia punya high dia dan ini dia punya low dia. Dan SBR ni yang perlu kita berikan perhatian, sama ada market berjaya membolosi aras harga ini ataupun tidak. Itu yang pertama. Dan seterusnya, untuk time frame weekly, kalau tuan-tuan perhatikan, ini berdasarkan kepada plotting yang lama. Seperti yang kelihatan, yang dipaparkan dalam skrin ni tadi, kita boleh nampak ada dua kedudukan structure. Yang pertama previous dan yang kedua current structure. Baik, di sini saya akan tekankan betapa pentingnya untuk kita mengetahui keadaan ataupun structure daripada previous structure. Seringkali saya ingatkan, saya tegaskan dan saya ulang, banyak kali saya ulang kepentingan untuk kita mengetahui previous structure. Tak berapa nampak sangat dekat time frame weekly. InsyaAllah nanti kita turun pada time frame daily, nanti dia akan lebih jelas kelihatan kenapa perlu kita berikan perhatian kepada previous structure. Okay? Jadi sekarang ni SBR weekly ni dah batal lah. SBR weekly ni dah batal, tapi dalam masa yang sama masih lagi belum berjaya membuat satu kedudukan closing yang cantik, yang lebih tinggi daripada kedudukan high. High ni tadi. Baik, saya tanda dulu, sekadar satu penandaan untuk time frame weekly. Okey. Kat situ, kalau boleh kita nak closing tadi berada dalam kawasan ni ataupun lebih tinggi, yang tu lebih steady lah. Dan bagaimana sekalipun kedudukan closing tu tadi, perlu juga kita perhatikan bagaimana closing untuk bear candle ni tadi. Makna kata first closing yang berlaku pada bull ni tadi memberikan satu anggapan awal pada kita, merupakan satu hint kepada kita, dan seterusnya the quality of the dough point itu tadi perlu kita berikan perhatian kepada bagaimana kedudukan closing daripada candle bull ni, bear ni tadi. Low high, high low, high high, high low. Sini kemungkinan besar akan berlaku satu kedudukan high high, dan seterusnya high low tu ada kemungkinan saya target dia jadi dekat sini lah. Makna kata dia akan turun dulu ke bawah dan seterusnya insya-Allah dia akan meneruskan kenaikan ke atas, insya-Allah. Baik. Untuk time frame daily, okey. Untuk time frame daily, saya zoom out dulu. Tuan-tuan boleh perhatikan, ini merupakan kedudukan high dekat sini dan ini merupakan previous structure untuk time frame daily. Now, kenapa saya seringkali tekankan kepentingan untuk previous structure? Previous structure ni pun sebenarnya stop dekat sini, naik atas ni dan turun ke bawah, sebenarnya. Tapi besar kemungkinan mungkin masa webinar ke apa ke saya ada update, dah sini plotting dia dah berubah, yang tinggal yang ini sajalah. Makna kata kemungkinan masa buat plotting tu tadi, market baru sampai kawasan ni lah, sebab saya masih lagi belum betulkan kat sini lagi. Baik, saya ada tanda dekat sini akan berlaku satu kedudukan pullback dekat sini.
Dan sekarang ni sebenarnya dah berlaku. Dia dah berlaku. Itu pentingnya. Itu yang kenapa saya tekankan untuk kita mengetahui di mana kedudukan previous structure. Setiap daripada satu point ini tadi merupakan point yang akan dijadikan sebagai stop point untuk current structure yang dekat sini. Ini previous structure yang warna hitam ni, yang warna biru merah ni pula merupakan current structure. So kedudukan low dan lower low daripada previous structure sebenarnya merupakan satu stop point, di mana di situ kita akan membuat satu keputusan sama ada kita nak hold kita punya entry, kita nak keluar daripada entry kita, ataupun kita nak tambah lauk dan sebagainya. Itu kepentingan dia lah. Okay. Baik. Sekarang ni ada dua kedudukan yang masih lagi belum berlaku retracement daily ni. Okay. So yang ni kena berhati-hati, kena berjaga-jaga, sebab dalam masa yang sama kita boleh nampak ada RBS weekly dekat sini. Dan RBS weekly ni juga sebenarnya merupakan satu point higher high. Jadi kita kena bagi fokus kat sini lah. Kena berhati-hati lah. Tu dia. High high dekat situ. Yang ni pula daily punya higher high dekat atas ni. Kat atas ni daily punya higher high. Synchronization itu berlaku marking dan juga 2 point. So tolong berhati-hatilah ya. Ini pula dah batal ni sebenarnya. Okay, saya zoom in sikit. RBS ni dibatalkan oleh candle merah yang ini. Dia dah batal. So saya padam. Okay, yang ni saya alih sekejap. Okay, dia naik ke atas ni macam ni. Dan seterusnya dia jadi macam ni. Kita Allahu. Okay, macam ni. Dan naik atas ni. Yang ni kita boleh tukar dah lah, dia punya properties dia. Gitu. 3 pixel. Lama dah saya tak update analisis. Minta maaf banyak-banyak. Okay. Yang ni pula targetnya dia akan turun dekat sini lah. RBS yang paling hampir. Okay. So ni dia RBS untuk GBP USD. Dan RBS ni ini juga sebenarnya merupakan satu point high dekat situ. Yang bahayanya yang ini. Ini yang bahayanya. Ni dia. Ni yang bahaya. Okay. Walaupun dia hanyalah sekadar 2 pixel sahaja. Kepada mereka yang baru menonton, baru je follow Bada apa benda semua, ni satu ilmu lah. RBS ni pun dia ada dia punya level-level dia. Ada yang triple pixel, yang macam ni triple lah, yang ni double pixel, yang single pixel pula contohnya yang bawah ni yang dah berlaku retracement. Okay, sekejap saya cari pen sekejap. Okay, baik. Pullback dah jadi. Pullback ni dah berlaku dekat sini. So settle. Pullback ni settle. Okay, kita padam macam tu. And then ini target dia kat sini. Target dia turun ke bawah lah. Tu target dia. Baik. Sekarang ni tuan-tuan, kalau kata tuan-tuan perhatikan, sekiranya diperhatikan, kita ada 1, 2, 3 dan 4 level RBS yang masih lagi belum berlaku retracement. Kita ada 4 level RBS yang belum berlaku retracement. So yang ni kena hati-hati, kena jaga-jaga. Takut-takut nanti dia turun ke bawah. Ada yang duk sakan sangat buy dekat sini ni kan. Mungkin dengan satu harapan dia turun sikit macam ni dan dia terus pacak balik naik ke apa ke. Mungkin, wallahualam. Nampak gayanya ada gap dekat sini. Nanti kita tengok gap tu. Okey. Kita nak tengok kat sini kejap apa yang berlaku. So dia boleh turun dekat ni. Yang ni okey. Ni H4 punya plotting ni. Dia naik sampai sini, kemudian dia turun sini, dia naik sini. Okey. Ada kemungkinan ni dia boleh turun kat sini. Ada kemungkinan.
Tapi ni yang sayang ni. Yap, kita turun lagi. Saya nak ulas sikit pasal gap. Saya nak explain sikit pasal gap. Sebab trader kita ni dia suka trade gap. Tu dia. Lebih kurang lah sorry lah lukisan tu tak lawa, tapi lebih kurang lah. Kalau diperhatikan, pergerakan ini merupakan pergerakan menurun. Kenapa saya kata dia merupakan sebuah pergerakan yang menurun? Open dekat sini untuk bull dan close dekat sini. Okay, close tu kat sini. Maknanya last kali harga tu berada di sini. Dan seterusnya, bila mana kita perhatikan yang ni pula, open dia dekat sini. Ni open dia. Maknanya close turun ke open macam ni. Pergerakan yang berlaku ialah pergerakan bearish candle. Maknanya gap ini bearish gap. Okay, sebuah gap yang berbentuk bearish, yang bersifat bearish. Saya cuba lakarkan on chart. Saya cuba buat sketching on chart. Kita tengok macam mana. Lebih kurang lah macam ni. Lebih kurang. Bagi mereka yang telah pun mengikuti Badar, makna kata ini merah, yang ni merah, so there is nothing here. Tak ada apa-apa kat sini. Tak ada apa-apa dekat sini. Dan bila mana dia turun bawah, dia naik atas balik, yang sangkut ni tadi bukan sebab gap, tapi sebaliknya mungkin ada marking-marking yang kat bahagian belakang ni. Okey, kita tanda sikit. Okey, marking-marking yang dekat bahagian belakang ni. Okey, macam tu. Okey, so kita turun tengok. Mungkin time frame besar dulu. Okey, tak ada. H1 tadi kita dah tengok. Kita tengok M30 pula. So M30 ada apa sangkut kat sini? Ni ada SBR. Kat sini boleh nampak. Dekat M30 pun dah nampak dah. Okey, ni gap yang berlaku tu lah. Okey, ni kenaikan yang berlaku tu. Okey, sini ada SBR kat sini. Nampak tak? Dia terhadang akibat daripada kedudukan SBR dekat sini. So sampai M30 pun dah dapat penjelasan lah kenapa dia sangkut. Yang paling penting kena faham, dia sangkut bukan sebab gap, sebaliknya SBR daripada time frame M30 tu tadi. Jadi bila mana dah tak ada apa-apa dekat sini, dia turun, dia naik, dan SBR ni pun dah batal. Bila mana dia dah dibatalkan, SBR ni dah batal, SBR yang ini. Okay, candle yang ni yang batalkan SBR tu, candle yang ni. Dan seterusnya bila mana dia turun balik dan dia nak naik tu memang tak ada masalah dah lah. Sebab tak ada apa-apa pun sebenarnya. Ada satu je SBR dekat sini. Yang lain-lain tu dah tak ada dah. Melainkan yang kat belakang-belakang lagi lah. Contohnya sini, yang sini dan lain-lain. Jadi itu dia untuk gap. Okay, saya padam kejap. Kita kembali kepada time frame daily. Baik. Ini merupakan satu kedudukan. Sebenarnya untuk GBP USD secara peribadi, saya lebih cenderung untuk menunggu position sell yang lebih sesuai sekarang ni. Yang ni saya update sikit. Okay. Okay, yang ni kat bawah sini. Kemudiannya yang ini naik atas ni. Dan yang ni dah batal kalau dia terjun sampai sini. Okay, kalau dia dah batal, maksudnya macam ni lah. Gitu. Okay, so dia dah batal, dia terjun sampai bawah ni, dia naik atas balik. So ini RBS yang ada lah. H4 mungkin agak lewat sikit kalau kata kita nak dapat entry dia. So kita tengok dekat H1. H1 sini dah batal. Okay, sini. Kemudian sini pun dah batal. Maknanya sini lah. Maknanya kalau kata H1, kalau saya nak buat floating lah, kalau saya nak buat floating untuk H1, caranya macam mana? Caranya macam ni. Okay. Okay, yang ini. Seterusnya daripada atas ni, dia akan turun sampai bawah sini. Okay, yang ini naik, ini turun balik. And then yang ini sambungkan dengan yang ni. Yang ni dah batal ke? Oh, yang ni pun dah batal guys. Sorry
Yang ni pun dah batal, ini pun dah batal. Maknanya straight away lah turun ke bawah. Macam tu lah. Gitu. Macam tu. Okay. So dia dah ada high, low, lower high. Lower low semestinya lebih rendah daripada kedudukan yang ini. Ni dia. Dia mesti kena lebih rendah daripada kedudukan support yang kat bawah ni. Okay. Maknanya kalau dia turun, apa yang saya nak dia buat closing. Okay, dekat sini ke, dekat sini ke, tak kisah mana-mana. Kemudian dia pacak balik naik sekejap, dia buat retracement. Masa dia buat retracement ni, saya akan entry sell, dan insya-Allah dia akan turun balik ke bawah. Tapi kena hati-hati. Kenapa kena hati-hati? Sebab in between low dan juga lower high ni tadi, kita boleh nampak ada 1, 2, 3, 4. Okay. Yang ni tak nak kira pun tak apa, nak abaikan pun tak apa. Fokus yang 3 ni dulu. Sebab sebenarnya pergerakan yang keempat ni, dia dah termasuk di antara pergerakan lower high menuju kepada lower low dah. Yang paling penting sebenarnya kita perlu berikan perhatian kepada pergerakan daripada low kepada lower high. Jadi dia nak pukul curi yang mana ni? Tu yang kita nak kena kenal pasti tu. Sekali lagi saya akan buat macam ni. Okey. Ni dia. Okey. So kita boleh nampak tuan-tuan, kita boleh nampak dekat sini. Saya padam yang ni je, saya padam. Okey. Saya akan explain satu-satu. Kita ambil yang paling tinggi lah, yang ini. Kalau diperhatikan, dia masih lagi lebih rendah daripada 50%. Makna kata kekuatan buyer nak strike balik naik ke atas tu rendah lagi, masih lagi rendah. Tapi kena ingatlah, ni belum berlaku closing lagi. Saya pula bagi explanation sekiranya dia dah buat closing kat bawah ni dah. Tapi dalam case ni dia masih lagi berjalan kan, current price tu belum close lagi. Okay. This is the case where close punya price dah settle dah jadi dah. Okay. Then bila mana dia nak strike balik naik ke atas, tu level-level yang kita nak tentukan macam mana. Tapi saya paling selesa sekiranya dia duduk 30% dan ke bawah lah. Yang tu memang steady lah, memang seronok lah. So saya lebih cenderung kepada sell berbanding dengan buy untuk GBP USD. Macam mana pun nanti kena tunggu setup lah. Jangan duduk buat setup tu pandai-pandai duduk buat sendiri lah. Hara nanti kang. Okey. So lebih kurang macam ni. Ini yang saya nak dia berlaku. Makna kata closing tu berlaku dekat kawasan ni. So dekat mana dia nak buat lower high tu tadi, ambil kesempatan untuk entry dekat situ. So itu saja kot untuk GBP USD. Untuk gold saya kira tak banyak perubahan. Mungkin okey, dia dah lebih rendah dah daripada SBR tu. So ada kemungkinan besar dia akan sambung terjunan ke bawah. Wallahu alam. Okey. Mungkinlah dia akan cari yang ni dulu ke apa ke. Nanti kita akan tengok balik lah. Nampak tak? Ini monthly punya Kalau tuan-tuan perhatikan, ni monthly punya time frame, yang ini pun monthly punya time frame. SBR time frame monthly. Dan sekarang ni tuan-tuan boleh nampak seller push harga turun ke bawah, dan sekali lagi seller push harga turun ke bawah. Masih lagi seller dominan lah untuk gold ni. Masih lagi USD masih lagi dominan untuk gold. Okey. Yang tu je lah kot. Sekadar itu dulu analisis untuk kali ini. Sekiranya ada permintaan untuk analisis apa-apa pair, tolong bagi tahu. Yang tengok YouTube boleh check boleh tulis dekat ruangan komen. Yang ada dalam Telegram punya group boleh bubuh dekat Telegram lah. Saya akan entertain permintaan daripada tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah, tapi bergantung kepada saya punya kelapangan masa jugalah. Sekian sahaja dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam.